بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلمكم رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم. منا ومنكم تقبل يا كريم. Maaf zahir dan batin. Jamil. Masih ada open house lagi? InsyaAllah. Open masjid, open office kan itu. Ya, InsyaAllah. Istilah itu sekarang di UAE kita gunakan open office, open house. Alhamdulillah. Jamil. Kita di surah Ali Imran. Nahnu aina al-ayah al-rabi'ah wa سبعين نعم سبعين. أولا نقرأ نتلو هذه الآية التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يختص برحمته من يشاء. يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. Jamil. Ya, sebelum kita mulakan ayat ini, kita ingat semula ayat-ayat sebelum ini. Berkenaan apa itu? Ahlul kitab kan? Ya ahlul kitab lima. Ya ahlul kitab lima. Ya ahlul kitab lima. Kenapa kamu kufurkan ayat Allah Subhanahu wa taala padahal kamu menyaksikan kebenaran ini? Kan? Salah satunya itu lima. Wa antum tashhadun. Salah satu ayat lagi yang ayat seterusnya, ya ahlul kitab lima talbisuna. Kenapa kamu campur adukkan? Ada di sini kebenaran, ada di sini kebatilan. Kenapa kamu campur adukkan benar dengan salah itu? Kamu sembunyikan hakikat itu. Kenapa buat ini? Wa antum ta'lamun, dan juga kamu antum ta'lamun, mengetahuinya apa yang kamu buat. Ini dengan sengaja. Sudah tahu ini, sudah sedar ini. Allahu Akbar. Tetapi ayat yang seterusnya kata apa? Wa qalat ta'ifatun min ahli kitab aminu. Pada waktu petang ini, pada awal pagi ini, berimanlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminu billadzi unzila alaihi wajhan. Tetapi waktu petang itu nanti wakfuru. Ingkarlah itu. Kenapa ini? Adalah salah satu sebabnya apa? La'allahum yarji'un. Orang-orang muslimin akan berfikir apa? Tengoklah, sebenarnya ada ahlul kitab ini, Nasrani, Yahudi, mereka mahu ikut kita, tetapi sebenarnya qiblah kita asalnya Aqsa, itu Masjid Aqsa. Jadi ini betul ke, benar ke? Mungkin agama Islam ini tidak betul, mungkin tidak. Jadi mereka la'allahum yarji'un ila mana? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada apa? Kembali kepada contohnya yang Masjid Al-Aqsa, atau kembali kepada agama itu, ahlul kitab. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kamu beriman illa liman tabi'a dinakum, kecuali sesiapa yang akan mengikuti kamu. Siapa yang akan ikut, barulah antum. Tetapi jangan lupa, qul innal huda hudallahi ayyuhda. Hidayah, petunjuk itu daripada Allah Subhanahu wa taala.
Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Al-fadl. Fadl apa maksudnya? Fadilah. Fadilah kan kita ada fadilat. Ada satu kitab Fadailul A'mal. Saya rasa semua masjid ada buku itu. Zakaria Kandahlawi kan dia. Biasanya mereka yang tulis itu. Fadailul A'mal, amalan-amalan yang baik, akhlak yang tertinggi itu yani. Jadi qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Luas apa maksudnya di sini? Wasi'. Wasi'. Apa maksudnya maha luas? Salah satu maksudnya Allah yang meluaskan apa perkara yang sudah sempit itu. Salah satu maksudnya Allah subhanahu maha luas ilmunya. Bukan sahaja yang alam niawa ini, tetapi alam ilmu ghaib juga. Ilmunya yang luas itu, wasi'. Wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang kamu buat. Yang khususnya untuk ahlul kitab di sini yani. Sebab mereka campur adukan, mereka yang sembunyikan, mereka yang membawa idea-idea yang supaya orang-orang Islam ini akan sesat, akan pulang balik ke Masjidil Aqsa dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan belajar ayat ini dan juga kita akan masuk atau kita akan belajar semula ulumul Quran insyaAllah sedikit-sedikit. Sebab apa yang kita belajar ilmu sarf dan nahwu. Jadi ilmu sarf dan nahwu dalam bab di mana ulumul Quran. Jadi ulumul Quran kita akan belajar sekali lagi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Buku-buku agama kita lama, kadang-kadang mereka tulis bihi. Ya, kalau mereka mulakan contohnya buku atau topik, subjek, bab, contohnya mereka tulis dengan bihi. Kadang-kadang tak tulis yang Bismillahirrahmanirrahim, tapi yang bihi ini. Hu ini pada Allah SWT, dia. Bi ini dengan atau hu ini rujuk kepada basmalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Man yasha والله ذو الفضل العظيم. Ikhtassa ini daripada khassa ini daripada khassa khas. Khassasa ada satu salah ini. Contohnya kalau saya kata ikhtas, maksudnya saya mengkhususkan, specifically. Kalau saya akan pilih sesuatu perkara, khususkan apa maksudnya? Saya akan tentukan itu. Ini yang the last final decision. Apa itu? Yang ini yang akan dipilih. Jadi khas atau khusus dalam bahasa Melayu atau akhtassa. Jadi orang yang ini, what is your major? What is your field? What is your occupation? Apabila kita tanya soalan ini, apa pekerjaan kamu contohnya? Apa yang kamu sudah tentukan
dengan diri kamu. Jadi kita kata apa? Mutakhassis atau ikhtisas. Contohnya kalau ada seorang expertise on this field, kita panggil dia mutakhassis. Macam professional. Expert. Ya, expert. Mutakhassis. Ikhtisas. Ikhtisas. Ikhtisas ini field atau apa kita panggil bidang. Contohnya saya tanya, ma ikhtisasuka fi dirasa? Ikhtisasi fi ulum al-Quran. Ikhtisasi al-Qanun, law. My field is law faculty. Jadi ikhtisasi fi al-Qanun contoh. Ikhtisas. Mutakhassis, expertise itu yang professional. Expert. Kenapa orang expert itu dipanggil mutakhassis? Sebab dia yang sudah ditentukan dalam bidang dalam pekerjaan ini. Yakhtassu bi rahmatihi, yani Allah Subhanahu wa taala memilih seorang para anbiya dengan rahmatnya. Man yasha. Jadi yasha ini. Ingat yasha ini. Masya-Allah. Yasha ini kita sudah belajar ini kan biasa. Ya, enggak. Yasha ini Dikehendaki. ya kan ada banyak jenis. Kita ada insya-Allah, biiznillah. Ini dalam bahasa masyiatullah. Okay. Kalau kita akan rujuk kepada buku-buku agama, kadang-kadang mereka tulis masyiatullah. Masyiatullah ini, masyiatullah yang apa, simple language, maksudnya insya-Allah. Okay. Tapi yang apa, the subject starts with it. Topik ini akan berhubungan dengan masyiatullah. Jadi dalam masyiatullah ini kita ada apa? Kita ada izin, kan? Izin Allah Subhanahu, dengan izin Allah, kan? Izin. Kita ada iradah. Iradah apa maksudnya? Kodrat. Iradah. Ingat? Iradah. Ya, ingat yang istilah ini, iradah Allah. Iradah sebenarnya kehendak. Kehendak. Cuma dalam bahasa Melayu, sebab ini apa, akidah, jadi ulama orang Melayu mereka tetapkan perkataan ini dengan iradah. Sebenarnya iradah maksudnya apa, kehendak. Kan kita kata uridu, ana Saya uridu ingin. ashrabu syarab. Mana turidu? Apa yang kamu mau? Iradah izin. Qada, qadar, atau qadar. Kadang-kadang yang qada dan qadar ini dipanggil takdir.
takdir. Kan bahasa Melayu juga kita gunakan ini. Apa itu? Takdir. Sama aja, takdir. Takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tapi kita tidak akan masuk perkara ini ya. Ini semua agak dalam, yani berat. Sebab ada banyak perkara di sini, qada dan semua. Cuma apa yang saya nak berkongsi hari ini, yang man yasha ini apabila kita sebut insya Allah atau masya Allah itu. Yang insya Allah insya Allah apa maksudnya? Jika kehendak oleh Allah. Jika Allah Berkehendak. berkehendak. Kalau direct translation. Masya Allah apa maksudnya? Apa yang Allah berkehendak. Masya Allah apa maksudnya? Apa yang Masya Allah. Allah maksudnya, berkehendak. Masya Allah. Maksudnya ini kalau direct translation, apa yang Allah Hendak. kehendak. Hendaki. Tapi direct translation memang tak boleh itu. Jadi izin ini kita buat insya Allah ini biiznillah kan. Biiznillah ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Jadi ini sangat penting. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah Subhanahu wa ta'ala innama amruhu idza arada, itu yang arada ini, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu, yang dalam qadar ini, lauhi mahfuz qadar itu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Okay, dan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Qada itu. Ya, surah Yasin kan? Jika Allah Subhanahu wa ta'ala akan yuridu syai'an, sesuatu, jadi kun sahaja jadilah. Fayakun ini qada, ini ketentuan itu. Qada Allah Subhanahu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini maksudnya apa? Yani bukanlah sahaja kita akan okay, I already completed all the steps. At the end I will get everything. No. Bukan. Jadi akhirnya itu the last final decision Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang yahtassu bi rahmatihi man yasha. Mungkin ada ramai orang lagi mereka layak untuk menjadi pensyarah di sana, untuk menjadi seorang ketua contohnya. Mungkin dia punya Masya Allah semua sifat-sifat dia, tetapi yang Allah yang akan memilih dengan kerahmatannya itu Allah, kita tidak tahu kenapa hikmahnya. Wallahu dzul fadlil azim. Dzul ini Zul apa maksudnya Zul? Mempunyai. Kan nama Melayu kan ada banyak bermula dengan Zu. Zu ini Zu Za Zi. Okay? Zu Za Zi. Pemilik apabila seorang punya sesuatu. Asma'ul Husna, Dzul Jalali wal Ikram. Siapa itu dalam surah Al-Kahf yang adanya dua? Zulkarnain kan? Zulkarnain ada dua maksud kan? Maksud pertamanya apa itu? Zulkarnain apa maksudnya? Ada dua maksudnya, ada banyak maksudnya. Satu yang kita akan pilih dua. Qarn maksudnya kurun yang 100 tahun contohnya itu, masa tempo itu ya. Jadi dia ada hidup umur dia, wallahu alam, contohnya 200 kan, wallahu alam.
Jadi qurun, qarnain. Qurun di sini, qurun di sini. Satu maksud lagi, yang semua haiwan binatang yang adanya itu dipanggil qarn juga. Jadi Zulkarnain apabila dia sebab yang pakaian dia Masya Allah dia sangat berani. Jadi salah satu pakaian dia pilih selalunya ada yang wallah. Jadi dia memilih ini Zulkarnain. Zul Hikmah. Ada nama Zul Hikmah kan? Zul Hadri ada, Zul Fadli. Semua yang nama bermula dengan Zu itu, Zul Hikmah contohnya. Kalau ada suara namanya Zul Hikmah, maksudnya dia memiliki sifat hikmah kebijaksanaan. Zul Hilmi, Hilim. Hilim maksudnya Memiliki ilmu. sifat ramah. Ya, Hilmi. Utsman radhiyallahu anhu khalifah ketiga kan. Utsman radhiyallahu sifat dia Hilim. Jadi Hilim maksudnya orang peramah. Jadi dia sangat sangat menyayangi dia. Zulhilmi kan. Zulfadli, ya, dia ada Al-Fadl. Zulfadl. Fadl apa maksudnya? Al-Fadl. Fadl. Tafadhal kan? Fadl apa maksudnya? Fadl ini maksudnya tambah sebenarnya, tambah. Kelas. Kalau ada ada dua pen, ada satu lagi pen. Ini fadl. Extra. Ya, macam extra. Contoh kalau saya kata isnain fadl isnain arba'a. 2 tambah 2 4 itu. Fadl ini. Tambahan. Sometimes they say Al-Fadl. Al-Fadl Ustaz. Al-an kita lihat. Jadi tambahan ini tadi kan kita yang ekstra ini maksudnya ekstra apa maksudnya lebih kan, sesuatu yang lebih, ada tambahan, ada lebih itu. Jadi orang yang ada sifatnya Masya Allah kedudukan dia lebih daripada orang lain, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melebihkan dia, melimpahi dia dengan sesuatu sifat yang terpuji. Jadi orang itu dipanggil Al-Ustaz Al-Fadil contohnya, Al-Ustazah Al-Fadilah. Jadi seorang akan memuliakan majlis kita, dia akan membawa sifat kelebihan itu, kita akan panggil dia tafaddal. Falyatafaddal mashkur. Itu ya salah satu maksud. Tafaddal. Silakan. Kalau seorang perempuan, tafaddal. Jadi seperti Musa AS atau Sulaiman AS, hadza min fadli Rabbi. Bila Sulaiman AS sebut doa ini, hadza min fadli Rabbi. Ingat, dalam surah An-Naml. Kan apabila Naml itu, semut itu, dia kata apa? Ya ayyatuhan naml udkhulu masakinakum. Wahai semut, para semut di sini, masuklah ke tempat. Sebab Sulaiman AS, Nabi SAW dengar para tentara dia, haiwan binatang semua, Allah. Jadi udkhulu masakinakum. Apabila Sulaiman AS mendengar ini, dia kata apa? Hadza min fadli Rabbi.
ada kerajaan yang sangat besar, semuanya mengenali dia, termasuk semua itu. Jadi itu apa maksudnya? Inilah kelebihan. Hada min fadli Rabbi. Inilah kelebihan daripada Rabb saya. Wallah dzul fadl azim. Al-azim. Azim apa maksudnya? Besar. Sadaqallahul azim, kan kita sebut ini. Boleh selepas semua tilawah Al-Quran ini. Boleh ha? Cukup? Ada apa-apa soalan di sini? Ini tajwid, hukum tajwid apa di sini? Antum Masya Allah sekarang kelas tajwid, ya Allah. Saya main yasha. Idgham. Idgham bila atau ma'al ghunnah? Ma'al ghunnah kan? Jadi ma'al ghunnah ini kita kena buat ghunnah kan? Ghunnah. Mai yasha. May yasha. Oh, Masya Allah. Okey. Masya Allah. Ha? Hukum lafzatullah macam mana ini? Wallahu. Kan ada bacaan sebutan lafzatullah juga. Lafz jalalullah. Ya. Jadi apa itu hukumnya? Ya, tak. Di sini. Cuma apa macam mana sebutannya itu? Di sini tebal kan? Kalau fathah dengan dhamma akan jadi tebal. Kalau kasrah akan jadi Tipis. Kami tak cakap Ustaz. Ha? Kami bahasa lain. Bahasa mati. Saya tak syaraf. Tapi Ustaz, lam Allah tu boleh jadi idgham mislain juga kan? Sebab lam bertemu lam. Boleh je. ada beberapa kalimah khususnya lafzatullah itu Allah ini disebutkan Allah itu nama khas pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dii'rabkan, tidak boleh saya nak bagi satu hari kelas untuk lafzatullah itu. Kerana Allah ini ada banyak riwayatnya. Lafzatullah ini asalnya apa ini? Contohnya yang bahasa Ibraniyah atau Suryaniyah dan sebagainya, mereka kata apa? Elaha, Elohim, Iloha dan sebagainya itu. Atau Il kan? Apabila Israel, kan? Isra maksudnya Abdullah, Israel itu. Israfil, Jabrail, Jabr maksudnya Jabr kuat Allah. Jabrail, Mikail kan? Mikail itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada riwayat yang mungkin yang Allah ini datang daripada il itu. Il ini. Allah. Jadi, jom kita tengok ini ya. Bismillah. Sedikit sahaja. Adakah ini yang Allah ini daripada ilah? Ilahun. Dan ilah ini kita akan buat al-ilah. Oh, ilah apa maksudnya? Tuhan. Ya. Al-ilah apa maksudnya? Dekat. Al-ilah. Al-ilah. Maksudnya? Ilah maksudnya? Tuhan. Tuhan. Kalau al-ilah Tuhan Al juga. ke il? Apa perbezaannya di sini? Oh, al. Il. Sama aja. Sorry. Al-ilah.
Sebab itu ilah dia. Al-ilah. Al-ilah. Ilah maksudnya Tuhan. Al-ilah maksudnya Tuhan juga. Ya tu. Yang apa perbezaannya di sini? Ada alif lam depan. Alif lam, Jamil. Jadi alif lam ini maksudnya apa? Makrifat lah. Apa? Ma'rifah. Makrifat betul. Dan di sini contohnya God. Di sini akan jadi lega. Kalau kita ikut ya. Dia yang ini sahaja. Jadi Allah itu. ilahun al-ilah disebabkan ada al-ilah akan menjadi Allah itu. Ini salah satunya. Nah, ilah al-ilah dia yang ada. Tuhan itu kan dia. Allah. Ada satu riwayatnya lagi katanya apa? Tidak. Perkataan Allah, lafzatullah ini seperti perkataan Quran juga tidak boleh diirabkan nama khas kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu menariknya lafzatullah sahaja di antara semua nama-nama, sama ada Asmaul Husna atau nama-nama manusia ini, lafzatullah ini sahaja yang akan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan contohnya Allah kan, kita akan tulis yang ini alif tak ada, masih lillahi contohnya. Kalau kita akan padam lam juga, dia akan jadi lahu Allah Subhanahu wa taala. Kalau padam la juga akan jadi hu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita padam masih Allah Subhanahu wa taala. Ini sahaja yang berlaku dalam atau atas nama lafzatullah ini. Masya-Allah. Yang alif tu alif tu dia panggil alif manawi kan? Alif itu ma'rifah itu. Oh, ma'rifat. Ma'rifah. Adatut ta'rif itu. Ini adatut ta'rif. Adatut ma'rifah. Jamil, yalla, boleh kita pada ini. Sekejap saya yang Untuk sedikit kita akan masuk. Nah, ini pun boleh dipanggil ulumul Quran ini sebab lafzatullah. Jadi kenapa Allah ini mungkin kita akan bagi satu ilmu lagi di sini. Lafzatullah ini kenapa tidak boleh diirabkan? Sebab nama ini khas untuk Allah. Sebab itulah nama ini tidak boleh diberi, tidak boleh dinamakan dengan seorang manusia. Tak boleh. Seorang tidak boleh dipanggil, tidak boleh dinamakan dengan Allah. Sama ada agama kita atau agama lain. Tiada orang Spesifik saja. spesifik. Buat dunia ni apa dia letak nama Allah. Ya. Walaupun nama Astagfirullah tak ada itu. Jadi, jom, yalla kita seperti dulu dalam ini kita melakukan ulumul Quran semula. Apa maksudnya ulumul Quran? Ulumul Quran ini daripada ilmu kan, ilm dan jama' kepada ulum ini. Maksudnya ilmu Al-Quran kan. Yani kalau English kata the sciences of Al-Quran, Quranic sciences ya. Ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran ini lebih kurang 30 kita ada, Masya Allah, bab di sana, topik dalam ilmu Al-Quran ini. Bukan sahaja sarf dan nahwu, tapi ada banyak lagi. Ayatul Makkiyah, Madaniyah, Asbabun Nuzul, 7 bacaan itu, 10 bacaan juga. Gharaibul Quran, Al-Muhkam, Al-Mutasyabih, dan banyak lagi. Allah. Jadi ilmu Al-Quran ini salah satu the foundation asasi yang seorang boleh dipanggil ulama. Contohnya mufassir ke,
mungkin muhaddis ke. Jadi seorang yang akan menjadi mufassir akan tafsirkan Al-Quran ini, atau dia nak menjadi seorang yang pakar dalam ilmu Al-Quran ini, salah satu syaratnya apa itu? Dia haruslah, wajiblah belajar bahasa Arab. Bukan wajib dia akan jadi seorang Arab native speaker, tetapi dia mestilah, haruslah tahu bahasa Arab apa itu. Kalau seorang tidak tahu bahasa Arab atau tidak belajar ilmu sarf, nahwu dan sebagainya, dia tidak boleh dipanggil alim atau ulama yang cemerlang. Tidak boleh. Sebab dia mestilah tahu apa perbezaannya di antara yang seperti yang kita sebut itu. Kalau kita sebut yasha itu masyiatullah. Jadi masyiatullah apa maksudnya? Maksud dia mestilah dia kena tahu. Masyiatullah maksudnya izin Allah, ada iradah, ada qadar dan semua. Kalau dia belajar ini, maksudnya dia mestilah belajar apa itu akidah. Apa maksudnya qadar di sana. Kalau izin di sini, kalau ikhtiar, pilihan saya ada di sini, dan izin Allah SWT ada di sana, ada perbezaan dan sebagainya. Allah. Jadi kalau seorang belum belajar lagi bahasa Arab, tapi dia mungkin menjadi seorang fenomena dalam sosial media ke, jadi seorang ustazah yang famous, ini dia ikut sama ada kata-kata orang lain atau Google Chat GPT. Ya, ini hakikatnya. Walaupun kita ketawa, tapi itu astagfirullah, hakikatnya yang benar. Jadi dalam ilmu Al-Quran ini, mungkin hari ini kita akan sedikit masuk ilmu sarf dan nahwu ini. As-sarf atau saraf kan, dan an-nahwu. Saraf ke sorof? Saraf ke sorof? As-sarf ini betul. As-sarf. Tapi bahasa Melayu saraf. Ilmu saraf. Nahwu. Ilmu nahwu. Saraf apa maksudnya? Sarf apa maksudnya sarf ini? Sarf maksudnya ubahkan, tukarkan daripada sini di sini. Sekarang saya ada di sini, saya nak tukar tempat. Sarf ini. Contohnya exchange, money exchange itu, money exchange saraf itu dia panggil saraf dia. Money exchange itu dipanggil saraf. Kasarif. Jangan. Itu saraf. Dia exchange wang ini ke wang. Money exchange. Saraf. Jadi sarf ini maksudnya apa? Kita akan mengubahkan perkataan atau kata kerja, fi'il, khususnya fi'il. Ubah, tukar. Jadi dalam ilmu sarf ini, walaupun hadis-hadis dhaif, tapi ada beberapa riwayat yang tentang ilmu sarf ini. Belajarlah ilmu sarf itu, ilmu al-i'rab, supaya kita boleh memahami Al-Quran lebih mendalam. Contohnya yang sarf ini kan, sarfu, kita ada kataba. Telah menulis oleh ia. Kataba apa maksudnya? Telah menulis oleh ia. Ya, yani dia yang tulis. Dia tulis. Ada seorang. Huwa fi'il madi. Madi. Contoh kataba, past tense. He wrote it. Jadi dia Telah tulis. telah
tulis atau menulis. Fi'il madhi huwa. Jamil. Kalau kita akan tengok ini sebenarnya dalam bab apa? Wazn. Nanti kita akan belajar wazn itu. Dan ini fa'ala. Fa'ala. Kan? Dengan kataba di sini. Fa'ala. Okey. Kalau saya akan buat fa'ala. Fa'ala. Tak dengar alif di sini. Fa'ala. Jom kita akan ikut yang ini. Macam mana? Kaf, fa, ka, Alif. alif, ka, taba. Taba. Kataba. Yang menulis. Jangan. Tak Itu boleh. katib. Orang. Ini kita masih dengan fa'ala, fa'il. Hmm. Kalau kita buat katib, baru itu maksudnya penulis. Kataba. Kataba di sini maksud kita sebenarnya fa'ala ini seperti fi'il muta'addi, kita perlukan sesuatu di sini. Ta'adi. Jadi kataba ini maksudnya di sini hanya dia sahaja yang menulis, yang ini. Tapi di sini ada seorang lagi. Okey, jadi dalam bahasa Melayu kita gunakan yang fa'ala ini, alif ini saling ini. Oh, saling. Jadi macam contohnya mereka Saling. saling menulis. Mereka saling menulis. Yang contohnya kataba Ali wa Ahmad. Ahmad dan Ali. Kalau di sini kataba Ahmad, Ahmad yang sahaja. Di sini kataba Ahmad wa Ali, Ahmad, Ali saling menulis. Menulis. Naam. Correspondence. Ya, very nice. Correspondence itu. Itu. Jadi ilmu sarf ini yang focusing on this one, changing everything. Ustaz, macam mutaati tu selain daripada fa'ali kan, anzalna tu dia mutaati juga. Ya, itu macam nazala, Nazala, anzala, dan itu banyak lagi. Itu dalam bab af'ala. Itu lain sikit. Jadi fa'ala di sini. Ini satu contoh sahaja untuk memahami apa itu sarf di sini. Jadi, Sarf. jom kita nahwu. Ustaz, apa makna fa'ala? Fa'ala maksudnya mudahnya. Fa'ala maksudnya dia Buat. Buat. telah Buat. buat. Dan lakukan. Verb. Verb. Ya, verb. Ini kata kerja, verb. Okey. Fa'ala. Tapi dalam ilmu sarf ini kita tidak maksudkan yang dia telah buat ini. Cuma ini satu istilah Dia sahaja. wazan. Wazan itu. Ini satu istilah sahaja. The format of grammar. Format. Naam. So what is the format of this verb? Fa'ala. Fa'ala. What is this one? Fa'ala. Bentuk kata kerja itu Fa'ala. Kerja. Kata kerja. Kata Ya, kata kerja. Jom kita bagi satu contoh lagi ya. Kita belajar ilmu saraf Sarf. untuk memahami bahasa. Jangan kita. Sebab itu ambil masa banyak itu. Sarf ini. Tapi seronok belajar ni Ustaz. Memang ilmu sarf itu banyak. Seronok belajar. Memang seronok. Ya. Ilmu nahwu ini, nahwu apa maksudnya nahwu? Nahwu. Nahwu apa maksudnya? Nahwu ini atau nahwa itu, an-nahwu. An-nahwu maksudnya tujuan. Okay, the direction. Direction. Kalau saya akan kata idhab ila hadha an-nahw, pergilah ke, just go to this direction. Idhab ila hadha an-nahw. Pergilah. Idhab an-nahw.
This is your direction. Jadi kalau ini direction ini bertujuan atau menuju sesuatu, maksudnya apa? Dalam ilmu nahwu ini kita akan fokus lebih kepada akhir kata itu atau akhir huruf itu. Dan ini lebih kepada al-asma, kata-kata nama, the nouns. Ini lebih kepada af'al, actions, Perbuatan. verbs, perbuatan. Ini lebih kepada nouns ini. Nama. Jamil, very nice. Jadi contohnya ini Ja'a rajulun. Maksudnya apa? Lelaki itu telah berjalan. Ja'a, Telah datang. kan? Datang. Ra'aitu Saya telah melihat rajulan. seorang lelaki. Akhadtu kitaban min rajulin. Saya telah mengambil kitab daripada seorang lelaki. Ya, ja'a rajulun maksudnya Telah datang. Telah datang seorang lelaki. seorang lelaki. One man came. Very nice. Jadi siapa yang datang? Lelaki itu. Jadi kalau lelaki itu yang datang, lelaki itu yang pembuat, ini mestilah akan menjadi Nah. fa'il itu fa'il yang pembuat itu, okey, mestilah harus wajiblah akan menjadi okey, Dom. kalau kata-kata biasa, nama-nama biasa. Ada. Wallahu wasi'un alim. Wallahu alimun hakim. Selalu kita punya Allahu semua. Ya. Ra'aitu rajulan apa maksudnya? Saya telah melihat Saya lelaki. telah melihat lelaki itu. seorang lelaki. Seorang lelaki. Jadi sekarang saya yang buat sesuatu, saya yang nampak melihat orang itu. Yang orang itu dia tak buat apa-apa. Jamil. Jadi orang itu menjadi objek. Kan? Kalau objek ini haruslah akan menjadi yang macam ini. Tanwin. Objek itu kadang-kadang itu dipanggil maf'ul kan? Maf'ulun bih. That's the subject. Dan subjek selain daripada subjek itu dipanggil maf'ul. Jadi maf'ul akan menjadi tanwin. Atau kalau ada alif lam, tanwin tak ada, tapi yang ini. U tidak boleh. Jangan lupa ini. Maf'ul tidak boleh sekali-kali, never ever. Tidak boleh u. Maf'ul boleh an, Dinasab. in boleh. Tapi u, un tidak boleh. Ini never ever. Baris atas, baris bawah. Okey, akhadtu saya Telah telah ambil kitaban sebuah sebuah kitab buku kitab min daripada rajulin. daripada Jadi kenapa di sini jadi min? itu sebab jar. Jar di sini. Jar. Kalau ada jar, Jar ini wa akan menjadi majrur. majrur mestilah akan menjadi Dari bawah kasrah. boleh ya? Nah. Jadi ilmu nahwu ini dan sarf ini tadi, sarf akan tengok ini. Sarf, ilmu sarf dia akan kata siapa ini, siapa yang datang? Seorang lelaki. Kalau seorang lelaki, dia seorang lelaki akan jadi rajul. Oh, ya? Jadi ja'a ini. Kalau ada seorang perempuan yang datang, contohnya imra'ah atau an-nisa atau fatat, jadi ilmu sarf akan bertanya, siapa yang datang? Seorang perempuan. Jadi ini akan jadi ja'at.
Itu ilmu sarf itu. Ra'aitu, siapa yang buat? Saya buat. Saya yang melihat. Kalau saya yang melihat fi'il madhi, maksud past tense itu saya mestinya buat ini. Ilmu sarf katanya. Jamil. Di sini juga sama. Ra'aitu akhadtu. Tapi ilmu nahwu ini lebih kepada yang belakang. Yani apa harakah atau tanda-tanda itu yang akhir tadi, huruf-huruf terakhir. Kebanyakan ilmu nahwu ini di sini. Tanwin ke biasa ke macam contoh dalam ilmu nahwu dalam ilmu nahwu ini ada satu bab namanya isim. Nama. Ilmu nahwu ada namanya isim. Nama. Isim apa maksudnya? Nama. Tapi dalam ilmu nahwu bukan maksudnya yang nama itu. Nama yang kita bilang Ahmad ke tidak. Dalam ilmu nahwu isim maksudnya, isim maksudnya sebelum isim itu kita masuk yang huruf. Harfun. Isim pun ada, isim pun lain itu. Tapi huruf dulu. Harfun. Harf apa maksudnya? Huruf. Alif ba ta sa kan. Tapi dalam ilmu nahwu bukan maksudnya alif ba ta sa itu. Dalam ilmu nahwu ini lebih kepada huruf ini maksudnya seperti yang ini. Contohnya jar itu. Ba. Dengan B. B apa maksudnya? Dengan. Very nice. Ma. Bersama. Fi. Pada. Min. Daripada. Ila. Kepada. Ini dalam bahasa Melayu ini sebenarnya semuanya dipanggil kata sendi, kan? Jamil. Jadi ilmu nahwu katanya apa? Tata bahasa. Tata bahasa. Dalam ilmu nahwu maksudnya apa? Huruf maksudnya dalam ilmu nahwu sesuatu yang tidak akan membawa maksud jika dia akan sendiri akan jadi macam ini. B ini maksudnya dengan, tapi dengan apa maksudnya? Tiada apa-apa maksud. Ma maksudnya bersama, atau fi maksudnya di atau dalam, kan? Min dari atau daripada. Ila kepada pada dan semua. Jadi kepada apa maksudnya? Kepada tiada maksud sebenarnya. Dia macam-macam. Min dari atau daripada tiada maksud. Tetapi apabila huruf ini akan digunakan dengan kata nama, dia akan bawahkan. Jadi ini penting. Jadi yang harf ini akan mengubahkan kalimah berikutnya. Jadi ilmu nahwu akan masuk di sini. Naam. Ba dengan Ustaz. Bukan babi. B dengan. Jom kita bagi satu contoh lagi. Isim. Okey, nama. Masya Allah. Isim maksudnya kata nama, kan? Isim dalam ilmu nahwu ini seperti masdar itu, tapi nanti kita akan masuk dalam perkara. Isim ini
perkataan itu akan membawa maksud tanpa no connection with the time, tiada berkaitan dengan masa atau tempoh. Okay. Contohnya seperti yang tadi, ilmu. Ilmu kan, ilmu ini kata nama, isim. Jadi ilmu bila itu semalam ke, hari ini ke, besok ke, tak? Contohnya hujrah. Hujrah apa maksudnya? Tak, bukan hijrah. Hujrah. Hijrah betul. Hijrah. Ini hujrah. No. Suratul Hujurat kan, ingat? Ya, maksudnya apa? Yang betul-betul pilih. Pandai loh. Hujurat maksudnya apa? Bilik. Bilik kan? Tapi sebenarnya hujrah ini yang bilik maksudnya ghurfah. Ghurfah. Bahasa Arab ini sangat Allah sangat dalam. Banyak. Yani hujrah ini daripada contohnya hajarah. Hajar apa maksudnya? Ya, hajar. Hajar aswad. Batu. Batu kan? Kadang-kadang betul. Kadang-kadang yang bilik itu, bilik itu seolah-olahnya daripada batu sahaja. Jadi yang hujrah ini paling digunakan di mana? Di penjara. Ghurfah ini tak, itu salah satunya dulu, sekarang bukan. Ghurfah ini juga maksudnya apa? Bilik. Tapi ghurfah maksudnya juga ghuraf ini. Gharafa ini maksud yang ini. Kalau saya akan buat sesuatu dengan tangan saya ini maksudnya ghurfah juga. Kalau dalam kisah kita ingat, kisah Talut. Ya, falamma Talut dengan Jalut itu. Ingat Daud alaihissalam yang membunuh dia. Ingat? Belum ingat lagi. Selepas Musa alaihissalam kan Allah Subhanahu wa taala memilih Talut menjadi ketua kepada Bani Israel itu. Jadi Talut apabila membawa falamma fasala Talut bil junudi, yang para tentara askar-askar itu katanya apa? Hari ini dah sangat panas. Tempat kita akan berperang nanti. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kamu dalam fasal Talut, menguji kamu dengan sesuatu sungai. Ada sebuah sungai, ada air di sana. Jadi janganlah minum dari situ. Kecuali minumlah sedikitnya. Kalau ada yang pergi sana, ini boleh makbul itu. Itu boleh diterima. Jadi dalam bahasa itu kita panggil ghurfah juga sedikit. Ini ilmu. Bilik itu bila hari ini ke besok kata nama. Jadi kata nama ini no connection, tidak berkaitan dengan masa atau tempo. Tiada masa atau tempo. Ya Allah, sebelum kita ilmu sarf ini mengubahkan lebih kepada al-fi'l, kata kerja, actions, verbs itu. Ilmu nahwu ini lebih kepada huruf-huruf terakhir dan tanda-tanda itu. Ini akan jadi dhamma, fathah, kasrah atau tanwin atau jazm dan semua.
Boleh? Mau ambil gambar? Sudah? Ha? Tak nampak. Tu di bawah. Ya ke? Ustaz tak boleh. Ke depan. Ni memang Ustaz kan? Ustaz, Ustaz sebut pasal saraf lahu. Boleh kata tadi ya? Saraf lahu. Haraf huruf tu sebab for us to understand better. Ulumul Quran. Kenapa kita masuk dalam ilmu Quran ini? Sebab i'rab. I'rab yang kelas kita ini, Quranic language ini, bahasa Al-Quran ini, maksudnya kita akan memahami Al-Quran ini dengan menggunakan i'rab dulu. I'rab. 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 Naam. Ain. I'rab. I'rab. I'rab maksudnya seperti macam Arab kan itu. I'rab maksudnya tata bahasa. Tata bahasa, grammar, structure, sentence, semua itu. Tata bahasa. Sastera dan semua itu. Sastra, balaghah. Balaghah semua itu. Jadi ilmu balaghah, i'rab ini untuk memahami i'rab. Kan contohnya yang tadi yakhtass bi rahmatihi man yasha. Kan ya? Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Jadi kalau kita akan i'rabkan ayat ini, i'rabkan ayat ini, wallahu, kita akan tengok ini, wallahu ini. Jom tengok itu ya. Yang seperti ayat atau basmalah ini. Jom basmalah. I'rab untuk nak i'rab di sini. Jadi kita kalau kita akan mulakan ini, kita akan kata apa? Pertamanya ada di sini B. B ini. Jadi dalam ilmu i'rab ini, i'rab dia akan bermula apa? Harfu jar ini dia akan bermula ini. Harfu jar yajri majrurahu. Macam ini. Dia harfu jar akan mengubahkan kalimah berikutnya dengan kasrah itu. Jadi ba di sini. Ismi ini. Jadi di sini dia akan bertanya, i'rab ini dia akan tanya, kenapa ada sama ini? Apa maksudnya ini? Nama. Tak bukan sama apa maksudnya? Nama itu isim. Ismi. Tak ada. Nama itu isim kan? Tapi dia bermula dengan alif. Di sini tak ada alif. Isim. Jadi i'rab ini, i'rab akan bertanya, alif di mana itu? I'rab akan bertanya ini, jadi dia akan kata apa? Alif di sini. Kenapa itu disembunyikan? Disebabkan seperti imalah itu. Kan imalah atau syubah itu semua. Jadi kalau ada imalah ini kadang-kadang alif tidak akan sebut, jadi dalam tulisan juga tak ada. Isim ini, kenapa isim ini menjadi i? Sebab dia jar kat depan. Jadi dalam ilmu i'rab dia kata apa? Kalimat isim ini majrur disebabkan ada ba ini. Macam ini. Jadi lepas tu dia Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa semua ini i disebabkan ada ba di sini. Lepas tu dia akan tanya, kalau dia ada b di sini, ini masih akan jadi ismullahi. Ini kan? Ya. Dalam ilmu i'rab dia akan bertanya, kenapa ini menjadi ismullahi? Jawabannya akan jadi, ingat, mudafun ilaih. Jadi di sini mudaf, ini mudafun ilaih. Mudafun ilaih mestilah akan jadi i. Jadi untuk memahami yang ilmu i'rab ini, kita belajar ilmu ulumul Quran. Dalam ilmu ulumul Quran yang pertamanya as-sarf dan nahwu. The roots of
No, not complicated. Seronok. No, not complicated. Kalau itu dapatkan lagi kita nak kumpul. lagi nak belajar Kalau baca. belajar ni harfiah. Yani kalau kita belajar ilmu sarf dan nahwu ini, boleh kita pindah ke i'rab al-Quran mudahnya. Naam. Kalau mahir ilmu saraf dengan nahwu, kita boleh pindah Ke i'rab al-Quran mudah. Ikra. I'rab. Iya. 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 Bukan iya. Arab tu maknanya kata bahasa. Ya. Mari kita postmortem ayat post kita ibarat kita postmortem lah ayat Quran tu maksud dia huraiannya Kita kena lalui saraf dengan nahwu dahulu. We start off with saraf dan nahwu. Jadi kenapa ilmu sarf dan nahwu atau i'rab ini sangat penting? Apabila kita belajar i'rab ini, kita akan bawa yang tadi itu, ilmu balaghah, yang balaghah itu. Jadi ilmu balaghah macam mana kita memahami ini dengan i'rab itu. Saya akan bagi satu contoh, lepas tu kita akan akhirkan. Contohnya ada satu ayat, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ada satu ayat, Inna rahmatallahi qaribun minal. Tapi ini ambil masa. Tak sempat dah. Sambung. Sambung next. Sambung tak? InsyaAllah minggu depan kita akan Next week. sambung. Dah lewat dah ni sekarang. Cantik apa kena catat? To continue. Tajib. Anak dah call. Anak saya. Nak off-kan ni tak boleh. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim.